2000 dan saya Peggy Eng, dan nampaknya kita terus masuk ke segmen kedua untuk hari ini, iaitu segmen Doktor dan Anda. Dan apa yang akan kita bincangkan ialah wanita dan kesuburan, bahagian keempat sebenarnya, lelaki dan kesuburan. Kerana pagi ini kita akan berikan tumpuan kepada masalah kurang subur kaum lelaki, ya. Dan doktor yang telah kami undang ke studio ialah Dr. Tan Boon Chong, pakar perbidanan dan sakit puan UPM HKL. Selamat pagi Dr. Tan, apa khabar? Ya, dan selamat datang, ya. Okey, Dr. Tan, di akhir-akhir ini masalah kurang kesuburan wanita telah menarik banyak perhatian umum lah, ya. Tapi kita juga tahu bahawa kita jarang ataupun kurang membincangkan tentang masalah kesuburan lelaki. Bolehkah doktor ceritakan sedikit, ya, berapa ramai ataupun peratusan lelaki yang kurang subur? Okey. Now, secara amnya lebih kurang 10 sampai 15% pasangan suami isteri menghadapi masalah ketidakkesuburan. Okey. Lazimnya seandainya perkara ini berlaku, okey, kebanyakan orang dalam masyarakat kita akan mempersalahkan si isteri dengan sewenang-wenangnya. Okey. Tanpa menyasar atau menyelidiki punca masalah itu. Okey. Tapi menurut kajian, cuma seorang dalam setiap 10 wanita, okey, didapati mengalami masalah kekurangan kesuburan. Dan sementaranya didapati seorang daripada setiap 6 lelaki, okey, menghadapi masalah yang sama. Apabila kita ceritakan masalah kekurangan kesuburan di kalangan lelaki, ya, kami kena membezakan dua perkataan yang penting, ya. Perkataan yang pertama ialah azoospermia. Azoospermia. Nah, azoospermia itu bermakna ketiadaan sperm dalam air mani. Maknanya satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Okey. Perkataan yang kedua ialah oligospermia. Yang ini bermakna kekurangan sperma dalam air mani. Okey. Untuk mencapaikan penghasilan sperma yang normal, seseorang itu kena mematuhi 4 kriteria berikut. Okey. Kriteria yang pertama ialah seseorang itu memerlukan buah testis atau buah zakar, okey, yang boleh respon terhadap tindakan endokrin atau tindakan hormon. Okey. Kriteria yang kedua ialah seseorang itu juga memerlukan saluran epididymis. Okey, yang epididymis itu berfungsi untuk kematangan sperma itu. Okey. Selain itu, seseorang itu juga memerlukan saluran atau sistem kelenjar sampingan, okey, supaya air mani boleh dihasilkan. Dan sistem saraf yang sempurna juga diperlukan untuk pergerakan zakar, penegakan zakar atau erections and ejaculations. Okey. So sekiranya mana-mana daripada these 4 kriteria, okey, tidak dipenuhi, maka wujudlah masalah ketidakkesuburan lelaki. Dan bolehkah saya anggap bahawa walaupun keempat kriteria ini dapat dipenuhi dan ada air mani, tak semestinya air mani itu ada sperma. Yeah, that's dan true. Kalau ada sperma pun tak semestinya cukup. Yeah, that's correct. Okey. Apa yang dikatakan cukup? Berapa bilangannya? Usually, lebih kurang 20 million and above is considered as cukup. Setiap kali ejaculation? Setiap ejaculation. 20 million? Million of sperma. Okay. Okay. Per 1 mil. Wow. It's considered as fertile. Dan ialah doktor telah menjelaskan tadi, ya, bahawa 1 daripada 10 orang wanita mungkin ada masalah kesuburan wanita, kesuburannya, dan lelaki pula, ya, 1 daripada 6, ya, mungkin mengalami masalah kesuburan. Ini menunjukkan bahawa mungkinlah masalah-masalah yang selalu kita letakkan di atas bau kaum wanita ini sebenarnya perlu ditanggung oleh kaum lelaki, ya. Dan bagaimana boleh kita betulkan keadaannya di mana lelaki ataupun khususnya di negara Asia, ya, di mana lelaki kurang memberi kerjasamalah untuk pasangan yang katakan menghadapi masalah kesuburan ini. Adakah doktor selalunya memberi kaunseling untuk mengajak suami datang untuk buat ujian? Usually dalam klinik saya, we encourage both suami dan isteri datang together so that we can discuss about the problem mereka yang menghadapi. So that we, in fact, we actually investigate lelaki dulu, the air mani dulu sebelum we actually embark on investigation on the female. Biasanya akan disuruhlah, ya, pasangan suami dan isteri datang bersama-sama untuk membuat penyelidikan ataupun kajian dululah, ya. Ini dilakukan oleh doktor-doktor dikatakan di hospital kerajaan, ya. Saya rasa biasanya di hospital swasta mereka akan teruskan saja dengan bermacam-macam ujian ke atas isterinya. That's true.
Dan Zara jangan lupa talian juga dibuka 0328-228-28578 228-579 kalau ada soalan untuk Dr. Tan Boon Chong di studio ini. Dan biasanya kalau lelaki agak pemalu sedikit apabila ada masalah ini, kalau pemalu tu mintalah isteri yang telefon ya. Dan walaupun telah dikatakan azoospermia dan juga oligospermia, apakah antara sebab-sebab yang menyebabkan masalah ini? Right. Walaupun bunyi kedua-dua perkataan ini agak sama, tetapi implikasi mereka adalah berlainan. Okey. Apabila seseorang lelaki itu disahkan mempunyai azoospermia, bermakna ketiadaan sperm langsung yang air kita perlu memastikan sama ada masalah ini berpunca daripada sistem endokrin, or if the problem arise from testis ataupun sistem saluran. Okey, secara kasarnya terdapat 3 kategori pesakit, iaitu pertama, azoospermia yang berpunca daripada masalah sentral atau sistem endokrin. Okey, dalam kes ini, walaupun testis dan saluran itu ada normal, tetapi tiadanya sperma di dalam air mani. Okey, ini disebabkan tiadanya hormon perangsang, such as FSH, LH daripada pituitary gland. Okay. Ini biasanya berlaku dalam sindrom, we call it Kallmann syndrome, K-A-L-L-M-A-N, Kallmann syndromes. And pengingat sindrom ini juga akan ada hilang deria bau, okay, or we call it anosmia, okay. And dan ini merupakan satu petanda or clue that yang doktor boleh memandu doktor dalam diagnosisnya, okay. Dan kategori yang kedua ialah kategori terdiri daripada pesakit yang mempunyai sistem endokrin yang normal, tapi malangnya testis mereka tidak bergerak belas terhadap hormon perangsang, iaitu a condition we call primary testicular failure. Okay, whereby the testis already fail and it's not producing any sperm. Nah, kategori yang ketiga ialah di mana sistem endokrin dan testis kedua-duanya pun berfungsi secara normal, tetapi terdapat pula halangan atau sumbatan di satu bahagian saluran penyampaian sperma dan mana-mana antara testis to saluran kencing. So bercakap pula dengan oligospermia, tadi all this was about azoospermia. Now it's about oligospermia. Masalah ini lazimnya berkaitan dengan masalah anatomical. Okay, di sekitar epididymis. Umpamanya varicocele. Ia adalah satu keadaan yang biasa kita jumpai, kita temuin in klinik. And disebabkan oleh pengembangan saluran darah venus di sekitar epididymis dan di skrotum bawah zakar. Okay. Dan pengembangan saluran darah ini akan meningkatkan suhu di sekitar bawah zakar itu. Okay. Kajian telah menunjukkan peningkatan suhu ini akan mengurangkan penghasilan testosteron dan seterusnya mengurangkan bilangan sperma yang dihasilkan. Okay. Jadi peningkatan suhu ini biasanya disebabkan oleh apa? Pakaian ke? Usually, that is usually sebab there is another scenario lah, agak sama dengan varicocele, and usually dia berlaku in lelaki yang sering bermandi air panas. Okay. Atau memakai seluar-seluar yang ketat atau kerap didedahkan kepada haba seperti pekerjaan lori, pemandu lori jarak jauh, baker atau tukang masak. Suhu atau contractor for example, suhu skrotum akan meningkat dan ini menjejaskan penghasilan sperma. Jadi kalau itu sebabnya, maka kita boleh senanglah kita atasi masalah itu, iaitu jangan pakai seluar ketat ataupun itu boleh dikawal. That's right. And ada satu lagi sebab oligospermia yang boleh berlaku apabila ada jangkitan kuman. For example, jangkitan kuman, contoh jangkitan kuman ialah such as mycoplasma, urosplasma atau batuk kering or gonorrhea. Kuman ini akan menjangkiti epididymis, okay, dan saluran penyampaian sperma. Hence, dia akan menyebabkan sumbatan saluran itu. Dan saya anggap segala masalah yang telah dihuraikan oleh doktor ini ada ubatnya, ada cara untuk... Depends on apa punca masalah itu. If it is jangkitan kuman, maybe antibiotic is maybe the treatment. But if it's not antibiotic, if it is disebabkan meningkat suhu di skrotum, then simple change of lifestyle. Cara hidup kita boleh diubahlah kalau katakan disebabkan suhu sajalah. Kepada azoospermia tadi kalau kan disebabkan oleh endokrin,
Kalau disebabkan oleh endocrine, there is treatment. We call it human menopausal gonadotropin, okay, HMG. Dan HMG injection ini boleh replace the FSH, so for production of the sperma. Jadi injection ini perlu dilakukan setiap bulan ke ataupun? Usually dilakukan setiap bulan, tapi dia mahal. Very expensive. Okay. Dan tadi yang disebabkan oleh masalah testis yang tidak dapat menghasilkan sperma itu, bolehkah itu dibetulkan? Unfortunately, no. Primary testicular failure, there's no treatment for it. Maka tiada harapan lagi lah. Okay. Dan saluran boleh kita repair it and correct the problem. Alright. Yang untuk azoospermia yang paling genting sekali ialah masalah testis lah ya. Okey, doktor, kita ada satu panggilan di talian telefon. Silakan. Selamat pagi, siapa di sana? Hello. Ya. Saya Abdul Wahab dari Petaling Jaya. Ya. Nak tanya, kalau kita perhatikan iklan-iklan tongkat adik, dia dikatakan memberi hormon saya pun tak tahu nak sebut, memberikan lebih hormon lelaki. Jadi kalau hormon itu terlebih sangat, apakah akibatnya pada lelaki? Okey. Terima kasih Cik Wahab ya, Abdul Wahab ya, dari Selangor. Dia dikatakan hormon lelaki. Biasanya katakan ubat-ubat tradisional ni mereka tidak berapa jelas ya, hormon apa yang dirangsangnya. Kalau doktor tahu apa pun tentang perkara ini? The only problem berkaitan dengan tongkat ali is that I don't know much about tongkat ali sebab dia ada ubat tradisional. If you ask me apakah hormon-hormon yang mungkin ada dalam tongkat ali, for rough guess, I think maybe testosterone. But by giving testosterone, that may help with some of the spermatogenesis, because we know that kalau suhu di buah zakar meningkat, ini akan mengurangkan penghasilan testosteron, dan kekurangan testosteron itu will reduce spermatogenesis. So by giving testosterone, that may be one of the treatment to increase the spermatogenesis. Ini bermakna bukan hanya tongkat ali ini bukan hanya dia hanya merangsang keinginan untuk seks saja, malah dia boleh membantulah masalah kesuburannya. Ya. Ini kita agak-agak ajalah ya, bukan ada bukti yang daripada tak ada bukan berdasarkan kajian ya. Okey. Tadi kita cakap tentang endocrine, ada ubatnya. Testis, kalau masalah testis maka tiada harapan lagi, dan saluran memang ada cara untuk mengatasinya lah. Panggilan seterusnya, siapa dia? Silakan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Saya Asma. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Saya Asma. Asma. Dari Pulau Pinang. Ya. Saya nak tanya, macam saya ni makan pil. Lepas tu kalau macam saya habis pil, dah habis tu saya tak datang haid. Saya tunggu sampai seminggu, lepas tu saya makan balik. Dalam masa tu dia boleh lekat tak? Makan pil? Saya makan pil. Lepas tu saya haid. Dia tak tentu kena 3-4 bulan sekali. Dalam masa saya rehat tu, sementara saya nak sambung balik, dia boleh lekat tak? Dia mengandung tak? Right, okay. That is actually to try to find out the fertile period. Ya. Selepas haid dah berhenti, ya, puan dan puan tengah suci, ya, puan akan mendapati lendir daripada pangkal rahim yang akan beransur berubah daripada pekat ke lebih cair, ya, di pertengahan kita haid. Masa itu ialah masa yang subuh. Okay, that is usually day 14 daripada hari pertama of the haid, of the datang haid. Kalau kita, maknanya puan perlu tahulah bezanya lendir itu yang ketika subuh tu lendir yang luksina macam bukan opek no opek and was it dan cair, or call it sperm bucket, ya. That is a subuh period. Itulah waktu subur ya. Jadi katakan bagi puan Asma yang mengambil pil ni ingin mengandung ya, maka dia terus berhenti sajalah, berhenti mengambil pil dan tunggulah waktu yang subuhnya. Ada juga yang mengatakan bahawa waktu subuh ialah 14 hari sebelum datangnya haid yang akan datang. Adakah itu cara yang untuk that is also one of the method that you will use. Usually day 14, because sebab ovulation, masa sel ovum keluar on day 14 if you have a 28 hari cycle of haid, you see. So day 14 is the day hari yang ke-14 lah ya. Tapi menurut puan
Asma tadi, dia mengambil pil dan headnya tidak katakan tidak regular, ya, 3-4 bulan datang tak datang ni. Adakah ini menunjukkan dia mempunyai masalah kesuburan? Not necessarily. It depends on umurnya. Ya. Usually, if you are around about 40 years old, 40 lebih, memang the height will be irregular. It will be irregular, and ini bukan satu masalah dengan kesuburan. But when you're on the pill, you tak boleh mengandung sebab when you're on the pill will suppress ovulations. Stopkan keluar sel ovum daripada kilang telur. Jadi Puan Asma jangan risaulah ya, walaupun 3-4 bulan tak ada head ya, tidak bermakna tidak subur. Itulah memang biasa kalau katakan wanita sudah meningkat usianya ya. Dan saudara, kita akan berehat seketika dan kami akan kembali lagi untuk sama bicara bersama doktor. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Jendela Pagi. Bersama kita ialah Dr. Tan Boon Chong yang memperkatakan tentang masalah kesuburan untuk kaum lelaki ya. Kalau ada masalah boleh telefon kami 03-228-578 03-228-579 ya. Tadi dikatakan beberapa jenis masalah yang menyebabkan endospermia dan juga oligospermia ya. Mungkin doktor boleh jelaskan apakah ujian yang dilakukan untuk mengenal pasti punca jenis-jenis masalah ini? Right, okay. Now, seseorang itu boleh menjalani ujian seperti berikutnya. Number one, analisa air mani. Air mani. Nah, ujian ini akan memastikan sama ada isi padu air mani adalah mencukupi. Okay. The quality pergerakan sperma itu dan bentuk sperma itu, sama ada dia ada memuaskan. Selain daripada itu, ujian air mani ini juga akan menentukan masa pencairan air mani itu. Biasanya air mani seseorang lelaki yang normal mengambil masa lebih kurang 60 minit untuk mencair. Ya. Jika pencairan tersebut mengambil lebih daripada 60 minit, maka kemungkinan besar akan timbulnya masalah ketidakkesuburan. Nah, biasa seseorang itu perlu mengambil ujian ini sekurang-kurangnya 2 kali ya, untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Sebab keputusan muktamad dan diagnosis yang tepat tidak boleh dicapai dengan satu sampel sahaja. Kerana terdapat banyak masalah teknikal dengan cara pengumpulan air mani itu dan jangka masa yang berlalu sebelum sperma ini diuji. Dan ini boleh mempengaruhi keputusan sperma analisa. Maknanya kena buat 2 kalilah untuk pastilah ya. Doktor, ada panggilan di talian telefonnya. Silakan. Selamat pagi sampai sana. Halo. Selamat pagi. Halo. Ya. Ya, halo. Mana? Ya, saya Ahmad dari Kelang. Encik Ahmad ya. Silakan. Saya dah buat ujian air mani. Ya. Jadi reportnya saya bacakan ya. On receiving specimen, 40 hingga 45% motile sperm seen of which. Dan 30 ke 35% show active motility. Ya. Kemudian satu jam 30 hingga 35% motile sperm seen. Right. Lepas 2 jam 25 hingga 30% motile sperm seen of which. Right. Kemudian 15% ke 20% show active motility. Volume dia 2.7 cc. Right. Color grey. Reaction alkaline. Consistency viscous. Right. Sperm count 102 million. Right. Kemudian fast cell P-5 stroke HPS. Kemudian morphology 7 hingga 8% show abnormal round and tapering head. Apa jawab dia punya? Okey. Baik. Sebelum doktor jawabkan soalan Encik Ahmad, kita ambil satu dulu panggilan dari Nilai. Silakan. Selamat pagi, silakan. Hello? Ya. Siapa di sana? Dila. Zila. Silakan Puan Zila. Saya nak tanya ni. Saya dah kahwin 5 tahun. Anak baru seorang lah. Saya pernah melancang setahun aja. Sampai sekarang ni belum dapat anak lagi dah. Okey, doktor nak tanya apa-apa pada Puan Zila? Sudah tak Puan Zila pergi jumpa pakar sakit puan di mana-mana hospital kerajaan?
Pernah pergi, tapi saya belum buat further check up lagi lah. Right, okay. Suami juga sudahkah suami ada semen analisis dikaji? Belum lagi ya. It's advisable that after 1 tahun yang tak merancang and sebelum mengandung, best to go to your specialist in hospital kerajaan together with the husband, bersama dengan suami, and then to mendapatkan penjelasan yang ada penerangan yang lebih jelas lah from your hospital kerajaan. Okey, jadi Puan Zila, itulah nasihat untuk Puan Zila ya. Okey, kita kepada soalan Encik Ahmad dari Kelang tadi ya. Now, for Mr. Ahmad ya, it looks like quantity spermnya ada cukup ya. Quantity is fine. Motility pun tak ada masalah, okay, and masa pencairan pun tak ada masalah. Tetapi morfologinya 70% of the morphology atau bentuknya, bentuk sperma itu ada masalah. That means the sperm are not healthy sperm. Okay, yang sperm yang tak healthy, and juga ada pasel. Pasel means suspect that mungkin ada jangkitan kuman. Okay, in the past lah. So usually in these circumstances, kita advise to take a course of antibiotic, okay, to counteract mycoplasma atau uroplasma, okay, or to find out sama ada past history of beguk. Okay, sebab if you have beguk masa dewasa, then there is a risk of orchitis, means inflammation of the buah zakar. Okay, dan ini juga akan menghasilkan masalah. Tapi the problem with morphology, kalau the semen analysis shows a normal morphology, best thing is to repeat semen analysis satu lagi, sebab that we must have 2 sample which show identical feature before we can actually make keputusan yang mutamat sama ada semen analysis ini normal atau tidak. Jadi di sini masalahnya hanya 2 lah ya, di mana 70% daripada spermanya mempunyai bentuk yang tidak normal, dan juga mungkin ada jangkitan kuman lah ya. Jadi dinasihatkan supaya menjalankan analisa air mani buat sekali lagi lah untuk memastikan ujian yang lebih jitu lah ya. Dikatakan beguk tu mumps ke? Mumps ya. Mumps usually if you have mumps in the adulthood ya, masa dewasa, there is a risk of getting orchitis at the same time as well. Okay, orchitis means inflammation of buah zakar. Now, but however, only 1/3 of those people who develop orchitis subsequently have problem with infertility. Itu dia penjelasan doktor ya. Mereka yang ada beguk di waktu dewasa mungkin ada masalah dengan di zakar jugalah ya. Hanya 1/3 je, bukan semua kes ya. Panggilan seterusnya di talian telefon, silakan. Siapa di sana? Selamat pagi. Halo. Maafkan kami terputus. Hello. Ya, silakan. Hello. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Saya nak tanya mengenai kalau macam kita orang lelaki dia cepat macam waktu lakukan persubahan dia cepat mengeluarkan air mani ya. Itu adakah termasuk lemah tenaga batin? Itu saja kesoalannya. Ya. Terima kasih. Tak kena Encik Muhammadnya dari Perak. Okey. Now, this is a problem we call premature ejaculation, di mana pancaran air mani this berlaku sebelum boleh bersama dengan the lady. So what happens is that the air mani tidak boleh didepositkan di dalam jalan near pangkal rahim. So that's why most of the air mani on the outside, and that's why it's not able to get fertilization. Itulah, tapi ada cara untuk mengubatinya lah ya. Itu bukan masalah lain lah, bukan kesuburannya. Itu bukan kesuburannya. Okey, kembali kepada ujian yang dijalankan tadi, baru doktor sempat jelaskan tentang analisa air mani saja. Selain ada itu juga, selain daripada itu ada juga ujian ya, macam ujian darah ya. Langkah itu ujian darah untuk menyukat kuantiti hormon FSH, LH dan testosteron dalam badan. Okay. Ini akan memberi kita idea sama ada masalah ketidakkesuburan ini berpunca daripada sistem endokrin atau tidak. Okay, sebab we say that to get a normal spermatogenesis, the system endocrine must be intact, testis must be functional, and saluran epididymis and the vas deferens must be patent. Yeah? So the next investigation yang boleh buat ya untuk lelaki yang ada azoospermia, that means tak ada sperm langsung ya di testis, kita showkan
biopsi testis, iaitu mengambil secebis tisu, daripada testis, daripada buah zakar, untuk diteliti bawah kaca mikroskop. Ini untuk memastikan sama ada sperma ada present atau tidak di dalam testis. Jika tiadanya sperm, from the testicular biopsy, and walaupun kajian darah tersebut ada normal, ini bermakna testis itu sudah gagal, maksudnya gagal berfungsi. Dan ini digelar primary testicular failure. Tetapi jika testicular biopsy itu normal, and ujian darah juga normal, dan ini membuktikan that the reason tak ada sperm in air mani is because saluran itu tersumbat. Jadi adakah ujian ini akan dijalankan satu persatu ataupun sekali rentak? Usually satu persatu. Satu persatu, We never rush into all of Jadi kita analisa air mani dulu, kemudian kita ambil sampel darah, kemudian ujian biopsi ini akan menentukanlah sama ada sumbat ke tak dalam saluran kita, ya. Dan itu ke sajakah ujian-ujiannya, ya? Jadi apakah cara yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kurang kesuburan lelaki? Ini bergantung kepada apakah sebabnya kejadian kekurangan kesuburan ini. Now, jika masalah ini berpunca daripada jangkitan kuman, dan ubat antibiotik mungkin berkesan. Walau bagaimanapun masalah ini mungkin sudah berlanjutan, we call it chronic problem, dan banyak scar tissue telah pun berlaku. Apabila ini wujud, tidaklah banyak boleh dibuat, dibantu. Antibiotik pun tak berapa berkesan in this situation. Masalah yang disebabkan oleh suhu testis yang meningkat boleh diselai dengan senang, dengan mengelakkan mandi air panas, memakai seluar yang longgar atau we call boxer short, atau pembedahan untuk memperbaiki varicocele jika dia berlaku lah. And untuk pesakit Kalman syndrome, iaitu kekurangan hormon perangsang, dan pemberian HMG, human menopausal gonadotropin, juga bermanfaat. Dan akhirnya IVF. IVF untuk lelaki yang mempunyai oligospermia, tetapi syarat ini syarat untuk IVF untuk berjaya, lelaki itu perlu mempunyai sperma yang hidup dan boleh bergerak. Walaupun kuantiti berkurang. Sayang sekali, ya, masa pun dah tidak mengizinkan. Kita terpaksa memberi laluan untuk berita mutakhir jam 8 pagi di Studio 5, dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan, dan kita ke Studio 5 untuk bersama Diana.